Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru saja Najib menang kes berkait dengan titah edendum rumah. Tiba-tiba pula ada pendedahan luar biasa yang terjadi yang mengejutkan kita semua. Kalau ini berlaku, memang ini betul-betul tak pernah Anda tahu, tak pernah siapa tahu dan tak pernah diberitahu. Rupa-rupanya Najib di dalam banduan, dalam tahanan, dalam penjara, menerima layanan istimewa dilengkapi komputer. Dedah seorang bekas banduan. Bekas banduan ini menyatakan bahawa sel penjara Najib itu istimewa dan dilengkapi komputer. Kenapa Najib ada komputer? Kenapa dia terima istimewa? Kita pun tak tahulah. Ini pendedahan bekas banduan yang mendakwa pernah sepenjara dengan Najib. Seorang lelaki mendakwa Datuk Seri Najib Razak mendapat layanan istimewa di dalam penjara Kajang berbanding banduan lain yang berada di sana. Lelaki yang tidak mahu namanya didedahkan ini dan tempat tinggal beliau juga dirahsiakan berkata, selain tidak berkongsi sel dengan banduan lain, bekas Perdana Menteri itu juga mempunyai kemudahan seperti komputer di dalamnya. Ada netizen yang cuba mengingatkan kita bahawa mungkin keselamatan Najib menyebabkan beliau tidak berkongsi sel dengan orang lain. Mungkin bukan kerana resis, bukan kerana untuk keselesaan semata-mata, tetapi untuk keselamatan Najib. Saya pun tak tahulah. Tetapi untuk kemudahan komputer pula, mungkin kemudahan itu untuk Najib dapat meneruskan pelajaran. Kerana kalau tak silap saya, Najib semasa di penjara, dia mengambil tesis untuk mendapatkan kedoktoran. Kalau tak silaplah, kan? Mungkin untuk membuat kerja-kerja tersebutlah. Jangan saja beliau boleh pula melayari Facebook atau media sosial yang lain. Kerana hari ini, Hasan Abdul Karim, seorang ahli parlimen PKR, menyatakan bahawa hantaran Facebook Najib telah menghina mahkamah apabila mengulas tentang keputusan perbicaraan HRC Internasional yang telah pun menjatuhkan hukuman penjara terhadap Najib. Perkara itu dikongsikan, perkara tentang layanan istimewa terhadap Najib di penjara, dikongsikan pengguna TikTok Hin Othman ketika bertemu lelaki berkenan yang merupakan kawan lamanya. Lelaki itu dikatakan baru sahaja keluar dari penjara selepas menjalani hukuman 4 bulan penjara di penjara Kajang. Penjara Najib lain katanya, dia istimewa. Bosku kita panggil. Kalau nampak dia lalu, ramai-ramai kami panggil bosku. Tempat tinggal dia pun lain dari kita orang, katanya. Najib duduk sel sendiri. Dalam itu pun tak macam kita orang. Kita orang sel biasa, ujar beliau lagi. Menambah pendedahan tersebut, kata beliau, macam Najib ni sel dia ada basikal senam, ada komputer. Lagi special, dia boleh keluar masuk, katanya. Selalu kalau kita pergi jumpa RO, kita nampak Najib keluar masuk, mungkin pergi mahkamah kongsinya lagi. Yang paling spesial yang kita tahu di sini sebenarnya ialah Najib mempunyai basikal senam. Wow. Ada juga macam mini gym lah, lebih kurang macam tu kan kalau ada basikal senam. Namun kata lelaki itu bukan perkara yang pelik kerana Najib adalah orang kenamaan. Lelaki itu berkata, di dalam penjara, dia turut bertemu dengan pendakwa selebriti seperti Azman Shah alias atau lebih dikenali sebagai PU Azman. Katanya hampir setiap hari PU Azman menyampaikan tazkirah yang digambarkan seakan-akan berada di dalam studio. Di sana juga katanya ada banduan yang perlu menjalani hukuman penjara selama 400 tahun. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hantaran Facebook Najib hina mahkamah. Itu komen seorang peguam yang juga merupakan ahli parlimen daripada PKR.
yaitu Hasan Abdul Karim. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim hari ini menyifatkan hantaran di akaun Facebook bekas Perdana Menteri Najib Razak sebagai kesalahan jenayah kerana menghina mahkamah. Wakil rakyat PKR itu yang juga seorang peguam berkata, hantaran tersebut bersifat fitnah dan bertujuan untuk mencemarkan nama baik mahkamah dengan mewujudkan skandal yang memberi kesan negatif terhadap sistem kehakiman. Dari bacaan saya terhadap tulisan dalam Facebook Najib, saya menyimpulkan tulisan tersebut adalah satu kesalahan di bawah kanun keseksaan kerana memfitnah Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan Malaysia dan Mahkamah Persekutuan yang telah membicarakan Najib Razak dalam kes SRC Internasional Sdn Bhd, katanya kepada Malaysia Kini dalam satu hantaran. Terdahulu hari ini, hantaran muncul di akaun Facebook Najib yang mengkritik Hakim Perbicaraan SRC Internasional Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dalam apa yang kelihatan sebagai usaha untuk menafikan sabitan awal kesalahan bekas Perdana Menteri itu. Ini ketika UMNO memohon Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Ibrahim Sultan Iskandar untuk memberikan pengampunan penuh kepada Najib atas sabitannya dalam kes rasuah SRC. Hantaran Facebook itu mengungkit semula isu dakwaan konflik kepentingan Nazlan dalam kes SRC Internasional berikutan peranan hakim tersebut semasa bekerja dengan Maybank ketika SRC Internasional berurusan dengan bank tersebut serta siasatan SPRM terhadap perkara itu. Dalam kenyataannya, Hasan berkata para hakim Mahkamah Rayuan dan kemudian hakim-hakim Mahkamah Persekutuan telah sebulat suara mengekalkan keputusan Nazlan di Mahkamah Tinggi. Tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Rayuan yang mengekalkan keputusan sabitan bersalah Najib Razak dan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, maka Najib telah merayu lagi ke Mahkamah Persekutuan. Kali ini, 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan mendengar rayuan Najib. 5 hakim tersebut telah memutuskan bahawa 3 hakim Mahkamah Rayuan telah membuat keputusan yang betul dalam menolak rayuan Najib. Sekali lagi, sabitan bersalah dan hukuman ke atas Najib oleh Hakim Nazlan telah disahkan betul dan dikekalkan oleh Mahkamah Tinggi tertinggi di negara ini, yaitu Mahkamah Persekutuan, katanya lagi. Selain itu, Hasan menyatakan isu yang dibangkitkan Najib tidak bermakna dari segi kesahihan undang-undang. Najib sepanjang perbicaraan kes SRC Internasional yang memakan masa bertahun-tahun itu dibela oleh pasukan peguam yang kompeten dan berpengalaman. Segala fakta pembelaan sepatutnya dibentang dan dihujahkan di dalam mahkamah, bukannya melalui tulisan di platform Facebook, katanya lagi. Sekarang ini, isu tentang kemenangan Najib membawa pelbagai banyak perkara yang bukan menenangkan tapi lebih kepada memanaskan keadaan. Sejauh mana Najib akan didakwa berkait dengan hantaran Facebook menghina mahkamah ini, kita tunggulah nanti. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.